Bertemu kembali untuk Best 5.10 edisi 7 malam. Seramai 14 orang dipercayai warga Indonesia ditemui mati lemas, manakala 15 lagi terselamat selepas sebuah bot membawa kira-kira 70 penumpang karam di perairan Selangor pagi tadi. Laksamana Pertama Maritim Daerah Kelang Muhammad Alias Hamdan berkata bot sepanjang 40 kaki itu karam ketika dalam perjalanan dari Kuala Sungai Bernam menuju ke Tanjung Balai, Indonesia. Insiden berlaku pada kedudukan 9 Batu Nautika di barat daya Tanjung Sau. Pesawat Malaysia Airlines MH17 yang membuat pendaratan luar jadual di India pada awal pagi Khamis kerana kerosakan tandas selamat mendarat di KLIA pada 10.37 pagi tadi. Pesawat berlepas pada 12.08 tengah hari Rabu dari Amsterdam, Belanda dan dijadualkan mendarat di KLIA pada 6.10 pagi Khamis. Keputusan mendarat di India dibuat selepas kesemua tandas pesawat tidak boleh digunakan sedangkan jarak penerbangan masih jauh. Kesesakan di Jalan Kuching menghala ke pusat bandar pagi tadi bukan berpunca daripada jambatan runtuh seperti tersebar di media sosial. Menurut Polis Trafik Kuala Lumpur, ia berpunca daripada kemalangan pada kira-kira 8.30 pagi membabitkan sebuah kereta, van dan 3 motosikal. Kemalangan bermula apabila sebuah kereta jenis Honda Civic hilang kawalan sehingga terbabas ke laluan bertentangan dan melanggar sebuah van. 3 penumpang motosikal yang gagal mengelak kemudian melanggar van berkenaan dari arah bertentangan. Penubuhan Alliance of Fintech Community bertujuan untuk memacu rangkaian pemegang kepentingan dalam sektor teknologi kewangan. Penubuhannya diumumkan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ia bagi membantu meningkatkan kesedaran dalam sektor teknologi kewangan selain menyediakan persekitaran kawal selia untuk menggalakkan inovasi kewangan yang bertanggungjawab. Wanita UMNO kecewa dengan tindakan beberapa peserta-peserta himpunan baru-baru ini yang memijak gambar Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Justru Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil mahu pihak berkuasa menyiasat dan mengambil tindakan segera terhadap individu terbabit. Wanita UMNO sepakat tiada maaf atas perbuatan itu. Program latihan khidmat negara 2.0 yang bermula Januari tahun depan memberi manfaat kepada pelatih yang tidak dapat melanjutkan pelajaran di universiti mempelajari kemahiran untuk alam pekerjaan. Transformasi ke arah itu giat dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dibantu pemandu dan Kementerian Belia dan Sukan. Pengambilan secara sukarela dan akan dilaksanakan secara berperingkat dengan pelaksanaan sepenuhnya pada 2019. Latihan mengambil masa minimum 3 bulan sehingga maksimum 24 bulan. Sepanjang tahun lepas, sejumlah 1,444 majikan gagal mendaftar pekerja masing-masing sebagai pencarum perkeso. Jumlah itu lebih rendah berbanding 1,802 majikan pada tahun 2013. Ketua Pengarah Perkeso Dato' Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, penurunan antara kejayaan pelaksanaan program pemutihan yang memberi peluang kepada majikan untuk berdaftar dengan perkeso. Dalam program pemutihan berakhir 31 Ogos lalu, sebanyak 4,203 majikan baru telah mendaftar. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan mewujudkan jawatan kuasa rondaan bagi memberi pemahaman kepada orang ramai dalam usaha mencegah aktiviti pembakaran terbuka dan masalah jerebu di negeri itu. Tahap pencemaran jerebu setakat petang tadi semakin baik terutama di 3 daerah iaitu Seremban, Nilai dan Port Dickson. Sejak awal minggu ini situasi jerebu di Negeri Sembilan mencatatkan bacaan kurang memuaskan. Sekian Best 5.10, lagi perkembangan berita terbaru dalam Nasional 8 kurang sejam dari sekarang. Saya Syuhaida Arifin, salam sati sejiwa.